rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum beliau berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawasan inilah, tapi ini hanya hearsay lah. Orang-orang sini dah bercakap dengan inilah kawasan yang di mana rumah Abu Bakar, di mana rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum dia berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dikatakan kawasan dia lah. Kita akan pergi ke belah sana pula. Di Bukit Sofa insya-Allah. Bukit Sofa tu betul lah kawasan tu. Sebab kita nak buat sa'i sebelum ke sini. Okey, jom. Ini tempat kita yang kedua. Tengok di belakang saya ni. Tempat kita sa'i malam. Masa nak? Yang mana kita bermula di sinilah. Kan kita baca innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah ini adalah tempat syiar Allah, antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw ihtamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Sesiapa yang melakukan haji di Kaabah, maka tidak berdosa untuk dia berulang alik ke Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesiapa yang melakukan amal kebaikan lebih daripada yang itu, maka Allah Subhanahu wa taala menerima syukur dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia sebenarnya mungkin ada orang dia macam pelik sikit bila kata fala junaha alai. Tidak berdosa untuk dia, tak salah untuk dia. Seolah-olah macam tak wajib pula untuk sa'i ni kan. Sebenarnya kenapa yang Allah Taala turunkan ayat ni? Sa'i ke mana pun wajib. Dalam umrah, dalam haji kena sa'i. Siapa yang tak sa'i, haji dia tak akan sempurna lah, ya? Kenapa Allah Ta'ala kata fala junaha alaih? Tak salah, tak berdosa. Kerana sewaktu turunnya perintah untuk melakukan sa'i di antara Safa dengan Marwah ni, ya? Orang-orang Islam pada ketika itu, para sahabat, dia rasa gundah gulana sikit, rasa susah hati sikit. Sebab apa rasa susah hati? Sebab di kawasan tu ada berhala. Jadi masa dia orang sa'i tu rasa berat hati. Maka sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat fala junaha alaih. Kalau dia nak buat sa'i, tak ada salah pun untuk dia berulang alik di Safa dan Marwah. Walaupun di situ ada berhala pada ketika itu, kerana berhala tu diletakkan kemudian. Sa'i ni adalah simbol kepada Hajar, yang mana Hajar berulang alik mencari orang. Bila dia melihat panjat Bukit Safa, dia melihat tengok ada orang ke tidak waktu Ismail dalam keadaan yang lapar. Sehinggalah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air Zam-Zam kan. Dalam hadis disebut raqdatu Jibril, hentakan kaki Jibril, yang menjadi sebahagian riwayat sebut hentakan sayap, yang menyebabkan air Zam-Zam tu terbancur keluar. Walaupun sebahagian kita kata hentakan kaki Ismail kan, tapi dalam hadis yang sahih itu disebut raqdatu Jibril, bukannya Ismail. Itu kisah yang pertama berkenaan dengan Bukit Safa dan Marwah. Yang kedua, Bukit Safa ni menyaksikan beberapa siri peristiwa yang penting dalam sirah. Pertama, sewaktu bermulanya dakwah Nabi SAW, 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi berdakwah secara sembunyi, pelan-pelan, slow-slow. Nabi berdakwah pada ketika itu di satu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dikatakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ni berhampiran dengan kawasan Bukit Safa. Al-Arqam bin Abil Arqam adalah daripada keturunan Makhzum. Orang ni dia ada banyak keturunan. Ada Bani Hashim, ada Bani Taim, ada Bani Makhzum. Jadi Arqam bin Abil Arqam daripada Bani Makhzum. Siapa keturunan Makhzum? Keturunan Makhzum yang lain, kalau saya sebut gelaran dia, tuan akan kenal. Siapa dia? Selain daripada tu, lagi glamour daripada tu, Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi keturunan Makhzum ni, Al-Makhzumi ni, di zaman Jahiliyah, mereka ini memegang panji pertahanan Quraisy.
Liwa'ul Harb, panji perang Quraisy dipegang oleh Bani Makhzum. Jadi kenapa Nabi pilih rumah Arqam ni? Sebab yang pertama, dia berada di kawasan Bukit Safa yang mana agak secluded daripada orang lain. Itu pertama. Yang kedua, sebab dia daripada Bani Makhzum. Sebab dia keluarga dia pemegang panji Quraisy, melindung Quraisy. Jadi takkanlah dia nak khianat pada Quraisy. Jadi orang tak adalah nak sangsi sangat dengan kedudukan rumah dia tu. Dan yang ketiga, dan dia pun waktu dia terima Islam, dia muda. Umur sekitar 16 tahun ke 17 tahun. Jadi orang tak syak dia lah yang boleh melindungi Nabi SAW. Dan ramai di kalangan sahabat yang menerima Islam dan berada di rumah tu di peringkat awal. Antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di situ menerima Islam. Abu Dhar juga di situ 3 tahun. Dan selepas 3 tahun turun ayat Quran, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berikan peringatan, berikan amaran wahai Muhammad kepada puakmu yang terdekat. Maka Nabi pun panjat sekali lagi Bukit Safa. Nabi panggil, ya Bani Adi wa ya Bani Fihr, wahai keturunan anak-anak Adi, anak-anak Fihr, kalau aku khabarkan kepada kamu ada tentera berkuda datang nak serang kamu, kamu percaya tak? Orang kata, ma jarabna alayka kadiban ya Muhammad, kami tak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. Maka Nabi pun sebut, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Wahai Quraisy, aku memberi amaran kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kerana kamu ni tak ikut ajaran sebenar, agama yang diturunkan oleh Allah. Maka pada ketika itulah Abu Lahab menyatakan penentangannya kali pertama di Bukit Safa ni lah. Dia kata, tabbal laka ya Muhammad sa'iral yawm, celaka kamu wahai Muhammad satu hari ini. Alihada jama'tana, adakah kerana perkara ini kamu himpunkan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan surah Al-Masad, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Sehingga ke akhir hayat Abu Lahab menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada turunnya surah Masad ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, merupakan satu mukjizat daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya. Mungkin kita hafal surah Al-Masad ni kan, selalu baca dalam solat kan, surah pendek, ayat yang lazim. Jadi bila kita baca surah Al-Masad, kadang-kadang kita tak perasan surah Al-Masad mengandungi mukjizat. Apa mukjizatnya? Tak perasan? Dalam Quran ni dia ada mukjizat linguistik, mukjizat bahasa, ada mukjizat sejarah, ada mukjizat saintifik, ada mukjizat dari sudut timing, masa. Surah Al-Masad menceritakan tentang siapa? Tentang Abu Lahab. Abu Lahab tu hidup lagi ke tak? Hidup. Allah Ta'ala kata dia akan masuk dalam neraka. Dia hidup lagi. Allah beritahu kepada seluruh orang Islam pada masa itu, dia ni takkan sekali-kali terima. Takkan sekali-kali terima Islam. Cuba bayangkan kalau Abu Lahab masuk Islam, apa jadi pada surah? Surah ni jadi void. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang ada dalam jiwa Abu Lahab, apa yang ada dalam kepala Abu Lahab, Allah Ta'ala tahu. Dia ni tak akan terima Islam sampai ke akhir hayat. Dia menentang Nabi SAW dan dia terkorban dalam keadaan musyrik. Dia musyrik. Maka ayat ni, surah ni menjadi satu mukjizat bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, yang ingin tadabbur makna-makna. Itulah sedikit cerita berkenaan dengan Bukit Safa. Tapi sekarang ni Bukit Safa ni kita nampak ke atas je lah, sebab dia dah tutup lah untuk memudahkan urusan jemaah. Dulu dia bukit lah, Okey? Kita teruskan ke belakang sana insya-Allah. Baik, alhamdulillah hari ini perjalanan ziarah luar kita dimudahkan oleh Allah. Tadi kita dah pergi ke kawasan yang dikatakan rumah Abu Bakar, kemudian kita dah pergi ke Bukit Safa. Dikatakan depan toilet wanita ni ada satu kawasan perumahan yang dikatakan sebagai perumahan Sayyidatuna Khadijah. Tapi kesemua binaan-binaan ni ataupun bangunan-bangunan ni telah pun hilang lah disebabkan oleh kerana
projek membesarkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram ni, dan tidak ada apa-apa kelebihan, hanya sekadar maklumat sejarah sahaja. Melainkan macam Bukit Sofa tu, maka dia kekalkanlah sebab ada kita pandang kaitan dengan ibadah. Kerajaan Saudi ni dia agak sedikit serius. Benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah ni dia tak suka. Jadi sebab itu takut-takut ada berlaku takdis melampau kan, pergi ambil berkat pada tempat yang tidak disebutkan sebagai berkat, dia tak suka benda tu. Maka sebab tu dia tak kekalkan lah. Ya. Okey. Di belakang kita dekat maktabah Makkatul Mukarramah tu, dikatakan di situlah tempat Nabi SAW kita dilahirkan. Ya, dikatakanlah. Jadi itulah perkampungannya. Dan waktu Nabi SAW lahir, adalah beberapa riwayat yang menyebutkan tentang keistimewaan Nabi kita ni. Yang pertama, sewaktu ibu Nabi SAW iaitu Aminah mengandungkan Nabi SAW, dia tak rasa sukar, dia tak rasa susah, dia tak rasa penat, dan juga dia tak rasa sakit. Dan riwayat yang sahih juga menyebutkan sewaktu Nabi SAW dilahirkan, ada cahaya yang keluar sehingga menerangi kawasan daerah Syam. Sudah dari sini dia mencerahkan kawasan-kawasan daerah Syam. Tapi ada juga riwayat-riwayat yang tidak sahih, umpamanya seperti biara Majusi terpadam, ya. Kemudian unta cakap dalam bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang fasih pada malam itu, ataupun malam itu dihadiri oleh Asiah, Maryam. Itu semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Itu riwayat yang tidak sahih. Yang riwayat yang sahih, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan bercahaya, menerangi. Itu riwayat yang diterima oleh ulama-ulama hadis. Jadi yang penting sebenarnya bila kita buat ziarah ni, bukanlah untuk kita sekadar tahu, tapi kita nak ambil semangat daripada perjuangan Abu Bakar, daripada perjuangan Al-Arqam, daripada perjuangan Nabi SAW itu sendiri. Yang mana bumi ini adalah bumi yang kering, yang kontang, tetapi menjadi mulia hanya disebabkan oleh kerana bumi ini terbitnya satu ajaran yang dipanggil sebagai Tauhid. Kita ada bumi yang lebih cantik daripada itu. Kita ada Swiss, kita ada apa lagi bumi yang cantik? New Zealand cantik. Tapi pergi ke sana, taklah dapat kelebihan seperti mana kita berada di sini. Bumi ini kering, tak ada apa. Di wadin ghairi dhi zar'in, tak ada tumbuhan yang lebat, tak ada air yang banyak. Tapi ia menjadi mulia disebabkan oleh kerana ajaran Tauhid bermula di sini. Jadi ini dipanggil sebagai, dalam agama dipanggil fadlus sabq, kelebihan memulakan sesuatu. Kita kadang-kadang bila ada satu kebaikan yang melawan arus, kita biasa tunggu dulu, tengok ramai ke tak ramai nak sokong. Kalau ramai nak sokong, ramai dah sokong baru kita ikut. Tapi kalau tak ada ramai sokong, kena kecam aja, kita tak mahu, kita diam je kan. Kelebihan mendahului sesuatu yang baik sebelum orang lain akan menyebabkan seseorang itu lebih banyak mendapat kelebihan. Abu Bakar itu mulia kerana apa? Kerana dia orang yang pertama di kalangan lelaki yang masuk Islam. Khadijah itu mulia kerana dia yang pertama yang masuk Islam daripada kalangan orang perempuan. Ali bin Abi Talib itu mulia kerana dialah anak muda yang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Dia mulakan ya, berbanding orang lain. Jadi sebab itu kita kalau tengok ada satu kebaikan orang lain tak pergi, kita tahu benda tu baik, kita bersegera. Sebab itulah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan juga fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Wallahu alam. Jadi itu je lah yang saya nak tunjuk, kawasan-kawasan yang ada di sini. Di belakang kita ni adalah sikit saki-baki Abu Qubais yang tuan-tuan tengok, Jabal Abu Qubais, Bukit Abu Qubais, yang mana dikatakan bukit ni lah yang dalam sirah disebut berlakunya peristiwa belah bulan. Orang Quraisy minta Nabi SAW belah bulan, Nabi belah bulan. Sebelah ada kat sini, sebelah ada dekat UIKL. Jadi itulah ada saki-baki sikit. Dia bukit dia besar, 420 meter puncak dia. Tapi di sini ada sikit lagi lah. Dan dikatakan bukit yang kita pergi tadi tu Safa tu pun
adalah sebahagian daripada Abu Qubais tu. Dia memanjang, ya. Wallahu a'lam. Okey? Ada soalan ke? Ke Syekh Wan Syukri nak cakap? Bagi Syekh Wan Syukri cakap. Oh, Syekh masuk bilah. Okey. Okey? Ada soalan ke? Kita pun nak maghrib lah ni. Oh, belum. Nak lagi. Bolehlah, siapa yang nak khidmat diri, nak ambil wudu, nak pergi toilet dulu, boleh. Kita maghrib pukul 5.40. Saja kita jalan awal sikit supaya ada ruang untuk balik